Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin Pagi 27 Oktober bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama pagi ini: PM gesa syarikat peladangan dalam penanaman sayur dan buah-buahan besar. JDT Kedah sah ke final Piala Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mahu firma swasta dan syarikat milik kerajaan seperti Khazanah Nasional Berhad membuat pelaburan dalam penanaman sayur dan buah-buahan berskala besar menggunakan teknologi terkini bagi mengurangkan bil import makanan yang mencecah 60 bilion akhbar di Baku, Azerbaijan. Jelas Perdana Menteri, syarikat peladangan besar ketika ini hanya menggunakan sawit dan getah yang terdedah kepada harga pasaran tidak menentu, sedangkan potensi untuk penanaman sayur. Disebabkan itu, beliau tertarik dengan teknologi penanaman sayur-sayuran digunakan oleh ladang Green Tech di Baku yang dilawatinya semalam besar. Khazanah pun boleh buat, tapi kita tak perlu kerajaan saja memasuki dalam bidang ini. Kita juga patut buat. Kalau Khazanah dulu melabur di luar negara, sebabnya ialah kerana keadaan iklim pelaburan di Malaysia itu sendiri tidak begitu baik, kerana pemerintahan pada ketika itu tidak memberi galakan. Jadi mereka terkoti kalau kita bagi galakan supaya bukan galakan daripada segi bantuan, tetapi kita mendorong mereka supaya mengadakan ladang-ladang sayur secara besar-besaran dengan support daripada kita, fikir mereka akan tertarik dengan cara itu. Green Tech Farm adalah milik Azesan Holding, konglomerat terbesar di Azerbaijan. Dengan keluasan 35 hektar, ia menggunakan sayur-sayuran organik seperti tomato, terung, timun dan cili. Syarikat ini juga menggunakan serat sabut kelapa yang diimport dari Malaysia bagi menggantikan tanah, menternak lebah bungaan dan memelihara sejenis serangga sebagai pengganti racun makhluk perosak. Sebahagian besar sayuran keluarannya ke Rusia. Dan dihayati tanpa mengira sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, ia sebagaimana yang dilakukan Agensi Bantuan Kemanusiaan di Malaysia yang aktif membantu golongan memerlukan di seluruh dunia. Mengambil contoh, usaha Global Peace Mission GPM Malaysia dan Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, ujar beliau, agensi terbabit telah banyak melaksanakan gerak kerja dalam isu Bosnia-Herzegovina, Vietnam, Rohingya dan kini berterusan dalam menyangkut Yaman, Uyghur dan Kashmir. Inisiatif yang dilaksanakan agensi-agensi kemanusiaan harus disambut baik oleh semua pihak, kerana tuntutan tanggungjawab untuk membela mereka yang tertindas bukan saja tergalas kepada gerakan Islam, bahkan melibatkan semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Bicara Turisme Sebangsa 2019 anjuran ABIM di Bangi malam tadi. Datuk Seri Dr. Wan Azizah turut melancarkan Tabung Bantuan Kemanusiaan GMP 2020. Tabung bantuan itu menyasarkan dana juta ringgit untuk diagihkan di bawah 6 teras utama, antaranya bantuan kemanusiaan, advokasi, pembangunan komuniti dan pendidikan. Seramai 5 juta penerima lagi termasuk dari Jabatan Pertengahan 40% M40 sedang dikenal pasti untuk menerima bantuan program subsidi petrol PSP yang akan dilaksanakan bermula tahun depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini kira-kira 3 juta data penerima PSP terdiri daripada golongan isi rumah sudah direkodkan. Baki 5 juta penerima perlu dicari segera memandangkan memperuntukkan 2.2 bilion ringgit membabitkan penerima untuk program itu bagi 2020.
Tambahnya, kumpulan penerima dalam kalangan M40 dikenali sebagai bukan penerima bantuan sara hidup BSH. Namun pihaknya akan berbincang dengan Menteri Kewangan tentang mekanisme khusus bagi tujuan pengumpulan data kumpulan itu bagi memastikan tiada yang ketinggalan. Proses mengumpul data selesaikan tahun ini bagi memastikan mereka dapat menerima bantuan PSP pada suku pertama 2020. Jawatankuasa Pilihan Khas Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis IPCMC 2019 perlu menyelesaikan laporan sebelum 18 November untuk dikemukakan. Menurut pengerusinya Ram Kapal Singh, pihaknya kini giat meneruskan sesi pendengaran awam bagi mendapatkan maklum balas dari pihak berkepentingan dan orang ramai. Setakat sekarang kami telah pun mengadakan 4 sesi. Hari ini adalah sesi kelima. Sesi Kompo yang pertama, kami juga akan mengadakan sesi-sesi lagi 3 di Pulau Pinang, di Johor dan juga di Kota Kinabalu. Beliau berkata demikian pada sesi pendengaran awam. Hasil laporan itu akan dipertimbangkan bagi tujuan menubuhkan IPCMC. Ia bagi menggantikan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC sedia ada. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan menjalankan siasatan berhubung kes penggodaman sistem pembayaran dalam talian portal ePay milik Universiti. Menurut Timbalan Menterinya Adin Shali Sheikh, pihaknya memandang serius kes itu dan akan bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM serta Jabatan Perlindungan Data Pribadi JPD mengenai kebocoran maklumat data pribadi dan pihak kementerian sedang menyelidik kebenaran mengenainya serta kesan terhadap pelajar. Siasatan juga perlu dilakukan dengan berhati-hati bagi mengelakkan isu terbabit menjadi tidak terkawal selain mencari langkah terbaik untuk memastikan kejadian tidak berulang. Twitter memuat naik gambar mendakwa laman web UM telah digodam dan perkongsian itu mendapat perhatian ramai. UM dalam mengusahakan portal ePay itu telah digodam dan sistem itu sedang menjalani proses ujian serta akan diaktifkan semula dalam masa terdekat. Sebanyak 5,500 kesalahan dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor dalam operasi kenderaan barangan yang dilaksanakan 1 Oktober lalu hingga semalam. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Seri Syahrudin Khalid, dalam tempoh 26 hari itu juga sebanyak 954 kenderaan telah diambil tindakan membabitkan lebih 8,200 kesalahan. Operasi membabitkan 358 pegawai dan anggota bersama pasukan trafik Polis Diraja Malaysia PDRM. Ia berdasarkan risikan dan intimidasi serta aduan awam yang diterima di Selangor. Pertama, kesalahan membawa lebih muatan dari had yang digunakan. Jadi dengan adanya kesalahan, tindakan kita ialah mengeluarkan notis arah timbang Seksyen 82.1 APAT dan juga Seksyen 63.1 APJ 1987. Kesalahan teknikal melibatkan ubah suai kenderaan barangan tanpa kebenaran, contohnya menambah sisi pagar, dinding tanpa kelulusan, ubah suai ganda kenderaan dan juga lain-lain kesalahan masalah pendaftaran lampu tidak berfungsi. Kesalahan lain yang turut dikesan membabitkan pendaftaran dan pelesenan kenderaan serta pemandu. Operasi akan diteruskan sehingga 31 Oktober ini. Institut On Jaafar umumkan program Jom Diwali untuk kali keempat di Pusat Transit Gelandangan Ibu Negara hari ini. Ia turut disertai 20 orang sukarelawan dari KDU Universiti. Untuk butiran lanjut, kita bersama wartawan Raja Farhani Amanda Raja Faisal di lokasi. Silakan. Baik, terima kasih Hazlin. Assalamualaikum, salam Hari Deepavali kepada penonton Buletin Pagi. Baiklah, sekarang ini saya berada di Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur dan bukan kerajaan Institut On Jaafar untuk meraihkan Hari Deepavali ini bersama-sama dengan 200 golongan gelandangan dan juga mereka yang kurang bernasib baik. Dan saya difahami ini merupakan kali keempat yang dianjurkan oleh badan bukan kerajaan ini dan kali ini ia turut disertai dengan 20 sukarelawan daripada Universiti KDU. Dan untuk mengulas lebih lanjut tentang program pada pagi ini bersama-sama dengan saya, Pengurus Kanan HAM
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Mitchell Leong. Apa khabar Mitchell? Khabar baik. Mitchell, saya difahamkan ini merupakan kali keempat yang KDU bekerjasama dengan pihak IOJ untuk meraikan Hari Deepavali ini. Jadi kenapa KDU masih lagi memilih untuk bekerjasama dengan meraikan perayaan seperti ini? Keistimewaan yang bekerja untuk IOJ ialah dia dua aspek. Aspek pertama, kebanyakan event yang diorang buat adalah terbuka kepada semua orang, termasuk berbilang kaum dan agama. Tu yang paling penting, tunjuk kepada rakyat-rakyat, terutama rakyat pemuda sekarang. Kedua, dia kebanyakan rancangan yang diorang buat, dia melibatkan student kita dalam. Dia bukan hanya suruh student kita datang buat kerja sukarelawan, tetapi daripada dia dah involvekan student kita untuk buat perancangan. Tu yang paling penting sebab student kita dapat belajar. Tu yang kita nak. Betul, sekarang ni pun ramai bukan saja daripada bangsa dan agama Hindu yang menyambut Deepavali di sini, tapi mereka yang daripada pelbagai kaum dan bangsa juga ada. Okey, jadi Mitchell, boleh ceritakan tak apa kelainan ataupun keunikan pada tahun ini? Okey, keunikan tahun ini ialah inisiatif ni yang kita maksud ke tahun ni 20 sukarelawan yang ada kat sini hari merupakan advocates daripada #BackToBasic. #BackToBasic ialah satu inisiatif movement yang kita launch baru-baru ni untuk menunjuk ajar bahawa kita perlu go back to basic. Maksudnya termasuk budi bahasa budaya kita. Tolong itu adalah satu movement yang kita nak create kepada semua rakyat Malaysia mulai tahun ini. So tu yang keistimewaan tahun ni. Okey, baik. Jadi maksudnya Mitchell nak semua rakyat itu budaya kita. Betul. Okey. Baiklah. Sekarang ni apa kalau macam Deepavali kan, Amanda macam rasa yang nak makan thosai ke maruku ke, Mitchell suka makan apa? Saya rasa muruku lah yang paling penting untuk time Deepavali ni. Betul kan? Amanda pun dah lapar. Okey, baiklah. Saya kira setakat ni saja laporan saya sebab saya pun dah lapar dengan saya pun dah tak sabar nak makan. Jadi selamat menyertai konten utama. Kita kembali ke Sri Pentas. Amanda untuk laporan anda di sana. Sementara itu, Karnival Deepavali di Bukit Jalil di Ibu Negara yang berakhir malam tadi dilihat membantu meningkatkan pendapatan usahawan kecil dan sederhana. Karnival 9 hari itu disertai lebih 450 usahawan. Bersama Soleha Muhammad. Jualan ini menggabungkan usahawan pakaian dan perhiasan. Mula menyertai Karnival sejak tahun 2013, Niaga Kuih Raya V Cookies, Vani, menyifatkan Karnival seperti ini perlu diteruskan dan beri banyak potensi. Untuk Deepavali, I buka booth macam ni, join Agenda Suria dan macam pendapatan sebulan saya dari rumah, I dapat 3,000 macam tu. Kalau I boleh dapat 5 kali ganda dan untuk 10 hari ni I boleh cover untuk 1 tahun I punya pendapatan. So saya sangat gembira join Agenda Suria. Kalau daily dengan Karnival 6 hari ni, dia 6 kali ganda menguntungkan dalam Karnival ini. Saya juga mendekati beberapa peniaga lain di sekitar Karnival ini. Ada juga yang menyertai jualan Karnival ini untuk berniaga sambilan. Hanya untuk Deepavali ni, Karnival untuk Bukit Jalil sekali je. Sebelum ni saya kerja sebagai nurse. Ini part time je. Dalam pada itu, penganjur melabur lebih RM1 juta untuk menjayakan Karnival kali ke-18. Bolehkan peniaga-peniaga kecil dan sederhana ni, mereka membolehkan mereka mencemburi dalam bisnes, di mana kalau dia nak pergi ke India ke atau pergi negara lain, nak jumpa dia punya supplier ke ataupun wholesalers. So ini kita buat matchmaking. Selain membeli belah bagi persiapan perayaan Deepavali, juga membuka peluang kepada usahawan tempatan bagi menjana pendapatan sekaligus dapat memasarkan produk mereka sehingga ke peringkat antarabangsa. Deepavali Nalbatego. Dalam usaha merancakkan lagi penglibatan wanita dalam bidang sukan, Pertubuhan Pembangunan Wanita Putrajaya Pewarna dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan menganjurkan program Kayuhan Wanita 2019 di Putrajaya. Program yang julung kali diadakan itu semalam menarik 2,000 penyertaan.
Bertempat di Monumen Alaf Baru Presiden 2 Putrajaya, objektif utama program Kayuhan Wanita 2019 sebenarnya adalah bagi menyokong usaha pemerkasaan wanita. Ia seiring dengan pelaksanaan dasar komuniti negara oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang mengenai aspek kesihatan. Dan ini satu aktiviti yang telah diangkat dengan baik di bawah dasar komuniti negara yang mana ada satu kluster kesihatan dan riadah dan sukan. Jadi ini saya hargai kerana masyarakat peka dengan dasar komuniti negara yang telah dilancarkan oleh KPKT. Saya harap banyak lagi badan-badan sukarela, badan-badan yang membuat aktiviti begini untuk ke depan dan menganjurkan program begini. Objektif dia sebenarnya kita ni nak menyatukan wanita-wanita ni bersatu dalam satu kelompok dan kita boleh bersama-sama berfaedah. Terutamanya macam sekarang ni kita terkenal sekarang ni, so kita memilih basikal ni untuk menyatukan wanita. Program juga disertai penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin yang turut diangkat sebagai ikon selebriti kayuhan wanita. Beliau berjaya menamatkan acara kayuhan di tempat kedua dalam masa 40 minit. Alhamdulillah, 20 km ni saya rasa kayuhan yang saya rasa ramai wanita pun boleh lakukan, kaum suami pun boleh lakukan. Dan kita berkayuh ni siapa dulu sampai, tapi kita kayuh untuk menunjukkan semangat kesukanan kita, untuk menyokong apa yang kita angkat pada hari ini untuk wanita, menyokong kaum wanita, memperkasakan wanita dan mengeratkan silaturahim. Ya. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Tompok api akibat kebakaran hutan di Sumatera Selatan Indonesia dilaporkan meningkat ketika musim kemarau mencapai waktu puncak. Sehingga semalam, 1,257 tompok panas dicatatkan. Ia adalah peningkatan signifikan berbanding hari sebelumnya, iaitu sebanyak 226 tompok panas. 854 anggota pasukan pemadaman ditambah bagi membantu 1,500 yang lain di lokasi kebakaran. Kesemuanya ditugaskan selama 10 hari sehingga 31 Oktober ini. Jumlah kematian akibat banjir dan tanah runtuh di timur Jepun meningkat kepada 10 orang, sementara 3 lagi masih hilang. 2 daripada mangsa yang maut ditemui di dalam sebuah kereta yang ditenggelami air dan seorang mayat wanita dijumpai berhampiran pantai di timur Fukushima. Pihak penyelamat bertungkus lumus mencari mangsa yang hilang selain membersihkan kawasan yang dilanda bencana. Ratusan penduduk masih berada di pusat pemindahan, manakala beberapa perkhidmatan jadual kereta api dan bas masih tergendala. Ada juga jalan raya di kawasan itu yang masih ditutup. Kira-kira 4,700 buah rumah tidak mendapat bekalan air. Hakim MK Syarikat Beryl Howell mengesahkan kesahihan siasatan pemecatan yang dilancarkan pemimpin Parti Demokrasi ke atas Presiden Donald Trump, sekaligus memerintahkan White House dan Jabatan Kehakiman menyerahkan salinan dokumen Robert Mueller mengenai campur tangan Rusia pada pemilihan Presiden 2016 selewat-lewatnya Rabu depan. Ini adalah kemenangan besar bagi Dewan Perwakilan yang dipimpin Demokrat apabila pengesahan itu melemahkan pembelaan Parti Republikan terhadap siasatan bagi memecat Trump. Trump dituduh meminta bantuan dari Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky bagi menyiasat bekas Naib Presiden Joe Biden yang mencabarnya pada pilihan raya tahun depan. Perhimpunan mingguan oleh penduduk Palestin di sempadan Gaza yang diadakan secara aman bertukar ganas apabila tentera rejim Zionis melepaskan tembakan ke arah orang ramai. Dianggarkan sekitar 80 penduduk Islam Palestin cedera. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, 77 mangsa dikejarkan ke hospital. Daripada jumlah itu, 31 orang disahkan mengalami luka akibat ditembak oleh tentera Zionis. Tunjuk perasaan yang masuk minggu ke-80 itu menyaksikan lebih 300 rakyat Palestin maut sejak ia mula diadakan Mac tahun lalu. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Pasukan bowling negara terus mengharumkan nama Malaysia di kejuaraan 10 pin bowling Asia ke-25 di Kuwait apabila menambah 2 lagi kilauan pingat emas semalam. Pingat ketiga dan keempat itu diperoleh menerusi acara trio lelaki serta wanita.
Emas trio wanita diperoleh menerusi gandingan Charlene Zulkifli, Cindy Jane dan Esther Chia yang mencatat 4,534 jatuhan pin selepas beraksi selama 2 hari. Wakil negara itu mengetepikan cabaran dua pasukan Korea Selatan yang terpaksa berpuas hati di tangga kedua dan ketiga dengan catatan 4,331 dan 4,297 jatuhan pin. Kejayaan Malaysia berterusan dalam kategori lelaki membariskan Muhammad Rafiq Ismail, Syafiq Ridwan Abu Malik dan Ahmad Muaz Fishol yang melakukan 4,290 jatuhan pin. Ianya sedikit mencemaskan sebelum akhirnya mengatasi pasukan Kuwait dengan perbezaan 10 jatuhan pin di tempat kedua. Tempat ketiga juga menjadi milik wakil negara Hafiz Zainuddin, Timitan dan Tun Amirul Hakim Tun Hassan Azam dengan 4,246 jatuhan pin. Sebelum ini, Timitan mengungguli acara persorangan lelaki dan Charlene Zulkifli pula wanita untuk menghadiahkan 2 kilauan emas terawal di kejuaraan Asia edisi ke-25 itu. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Saya Adin Hussein. Salam hormat dan Assalamualaikum.